Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada anda semua. Sebelum tu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada penghuni kerana sudi untuk meluangkan masa kami berbual puas secara atas tali. Okey, kami dari pelajar Universiti Malaysia Kelantan ingin menemui puan untuk tugasan assignment kami, iaitu daripada tujuan kami menemui puan adalah untuk mengetahui sedikit mengenai retailing strategi syarikat puan. Sebelum itu saya akan perkenalkan di kumpulan kami. Okey, saya Siti Maimunah di Timur. Maaf lah, line dia tak clear, dia putus-putus. Jadi mungkin tak jelas sangat. Saya cakap tak berapa clear lah. Tak, line, pasal line, I rasa wifi-nya pasal jadi dia menjadi putus. Oh, itu. Ya, maaf ya. Tapi boleh, okay. Jadi nak tanya tentang apa ya? Okey, sebelum saya tanya, saya akan kenalkan dulu saya punya kumpulan. Ya, boleh teruskan. Okey, sebentar ya. Okey, saya Siti Maimunah binti Faizal dan rakan saya Muhammad Fikri Hakimi bin Zulkifli, Kamaria Aina binti Ahmad Kamal, Wan Nur Fahana binti Wan Muhammad Syudi, Hugh Yurin, Lim Pinian, Wan Alia Satwina binti Wan Muhammad Zaki dan Mak Miza Muazzam bin Zulkifli. Okay, saya akan teruskan dengan soalan saya. Okay, bolehkah? Jadi start. Real line start, ya. Sorry. Boleh repeat sekali lagi soalan? Okey, bolehkah kami mengetahui latar belakang syarikat puan, iaitu dari segi carta organisasi, profil CEO, jumlah pekerja, visi dan misi syarikat, aktiviti perniagaan dan juga produk yang dijalankan. Okay, company kita namanya Five Senses. Five Senses ni syarikat yang membekalkan snack. Jadi kita ada bahagian marketing, graphic design, outdoor team, warehouse team. Jadi misi kita ialah membekalkan snack yang sedap dan berkualiti untuk pelanggan kita. Jadi jangka pekerja ada lebih kurang dalam 20 orang. Ada miss apa-apakah? Boleh saya tahu sedikit tentang latar belakang puan? Actually macam mana nak cakap ya, saya bukakan company ni ialah setakat nak sharingkan snack yang sedap lah untuk semua orang. Jadi most fokus kat Japanese punya food. Lepas tu tak tahu apa lagi ya. Cuba okey. Boleh saya tahu usia puan, nama? Nama perlu. Okey, nama saya Chris Lee. Jadi korang boleh panggil I Chris lah. Okey. Umur saya 35. Graduate. Ya. Jadi company kita kat Batu Kif, Selangor. Selangor. Ya, Batu Kif, Selangor. Batu Kif. Ya. Boleh saya tahu visi dan misi? Misi actually senang je. Kita nak provide snack yang berkualiti dengan sedap untuk kita punya klien dengan customer. Okey, saya teruskan dengan soalan dari rakan saya yang lain, tuan. Ya, boleh. Okey, baiklah. Okey, puan. Berapa kerapkah organisasi puan menilai kekuatan, kelemahan, peluang dan ancamannya untuk memahami iklim perniagaan semasa? Biasa kita akan buat dalam sebulan setiap sekali kerana marketing research dalam seminggu, media dengan graphic design mereka preparation dalam seminggu. Jadi setiap kali kita punya promosi jualan akan launch dalam 2 minggu. Selepas tu kita akan buat analyze SWOT lah. Okey, ke soalan seterusnya, apakah strategi produk untuk syarikat puan dari segi jenis strategi produk,
apa yang membuat produk Puan itu berbeza dan bagaimana Puan mengedarkan produk Puan? Actually, semua bertahu lah, biasa kita berjual snack, kita ada promosi yang tetap macam members day ke atau event. Selepas tu kita pun ada premium searching, maksud kita ada bagi merchandise. Macam lepas beli RM20 kita ada free pocket tin. Kerana setahu semua kita memang jual pocket snack kan. Pocket ni dia Japanese punya biskut. Okey, seterusnya. Ya, sekejaplah. Mengedarkan produk. Okey. Biasa kita akan buat jualan sebagai macam kat booth, event outdoor atau indoor. Kalau kerana sekarang MCO, jadi kita pindahkan kita punya outdoor group menjadi online, e-commerce. Jadi kita akan buat jualan atas Lazada, Shopee. Ya. Ada apa lagi? Hey Puan, saya nak tanya apakah jenis pelanggan yang disasarkan oleh syarikat untuk mendapatkan keuntungan? Okey, kerana poket biskut ni kita sasarkan budak, tapi budak memang tak mampu nak beli lah. Jadi kita akan sasarkan keluarga atau ibu bapanya. Okey. Bolehkah saya bertanyakan mengenai strategi penentuan harga syarikat? Misalnya bagaimana Puan memutuskan penetapan harga? Okey, penetap harga kita akan ikutkan volume, maksudnya kuantiti. Samalah kalau beli kuantiti yang besar, kita akan providekan harga yang lagi murah. Tapi kalau beli kuantiti yang kurang, kita akan maintainkan harga asal kita macam satu kotak 2,5. Kalau beli satu, tapi kalau beli 50 carton ke atas, mungkin kita boleh provide satu kotak dalam RM2. Tapi itu memang volume lah. Okey. Apakah reaksi yang ditunjukkan oleh syarikat apabila persaingan meletakkan harga yang lebih baik kepada pengguna? Bagaimana mengatasinya? Okey, tentang harga, for sure setiap syarikat dia akan buat promosi untuk turunkan harga. Tapi benda ni short terms. Jadi strategi company kita ialah provide servis yang baik seperti penghantaran percuma ataupun kita akan free gift bagi kat pelanggan untuk menarikkan interesting mereka. Okay, thank you. Yep. Okey, baiklah Puan. Ya. Adakah syarikat akan memperbetulkan harga untuk mencapai sesuatu target? Hal ini kerana sebilangan pengguna mempunyai cita rasa yang agak berbeza. Okey, tentang satu cipta lah, macam let's say sekarang baru lepas 11-11 kan, jadi kita akan keluarkan satu promosi beli satu percuma satu, buy one free one. Tapi for sure kita akan hadkan kuantiti 2,000 kotak. Jadi habis jual tu kita akan habiskan lah, kerana memang sangat promosi satu kotak 2,5, tapi sekarang 2,5 kamu boleh dapatkan 2 kotak. Oh, okey Puan, terima kasih. Ya. Ada apa-apa lagi ke? Maaf ya, mic tak dengar. Ya. Yang strategi ni apakah okey saya akan cakap. Ya. Okey, apakah strategi promosi syarikat yang boleh saya ketahui mengenai syarikat Puan? Promosi, okey, macam mana cakap, kita akan free merchandise macam free pocket tin, ataupun kita akan buat promosi kat shopping mall. Pocket food truck. Jadi pengguna kita boleh pergi tempat yang tertentu untuk menarikkan customer yang different lah. Okey, saya akan teruskan dengan soalan saya. Okey, berapa banyakkah kedai yang dimiliki oleh organisasi Puan melalui internet? Seperti di media sosial, laman web atau lain-lain? Okey, kalau kedai, kita ada satu kedai kat Lazada dengan satu kat Shopee. Kalau guna media sosial, kita untuk promote lah. Macam kita akan send itu link untuk promotekan produk-produk kita. Oh, Ya. terima kasih.
Ya. Okey, soalan seterusnya kan. Dengan pertimbangan faktor-faktor seperti persaingan dan masa diskaun, adakah organisasi puan memberikan jumlah diskaun yang tepat dan pada harga yang tepat? Okey, tenang macam ni, samalah dengan macam event. Ada event baru kita ada diskaun yang tepat. Tapi hari yang biasa kita akan guna merchandise dengan free gift untuk menarikkan customer compare dengan nak turunkan harga. Okey. Okey. Saya tanya, Ya. seberapa berkesan model pencapaian organisasi puan? Tentang model, actually ini senang. Dia biasa orang tak pernah cuba kerana Pocky dia satu masa dia akan keluarkan perisa special. Saya tak pastilah kamu pernah rasa tak ada satu special punya edition Pocky Cendol. Dia memang limited inklusif untuk Malaysia. Tapi setiap kali perisa yang baru akan keluar, for sure consumer akan takut nak cuba. Jadi ialah nak bagi free testing dan bagi mereka free try untuk bagi mereka tahu rasa dan menaikkan keyakinan mereka untuk belikan produk kita lah yang baru. Okey. Seterusnya, apakah pemilihan strategi lokasi bagi syarikat puan? Adakah ia dipilih sebabkan lokasi yang mempunyai tumpuan ramai ataupun sebaliknya? Okey, kalau sebagai lokasi, first kita akan analysekan harga sewa dia. Sewa tapak, lepas tu berapa population dalam lokasi tu. Lepas tu ialah berapa team crew kita kena expenses utilize yang kita kena expense lah, ROI kita akan kira. Kalau ROI tu lebih daripada 30%, tempat tu tidak akan ditimbangkan. Okey. Dan seterusnya, bagaimana cara puan lakukan untuk memasarkan produk puan sendiri kepada pelanggan-pelanggan puan? Adakah ia melalui laman web ataupun sebaliknya? Okey, biasa kita lawan web kerana kita makanan. Jadi kalau akan tengok laman web ialah untuk announcement, bagi tahu kita ada produk ini dengan perisa baru ni. For sure kita akan on the road untuk one booth selling atau outdoor selling for free tester dengan direct to the customer. Kerana ini lagi senang kita tahu feedback dari customer dan lagi menarikkan customer lah. Okey. Terima kasih. Soalan seterusnya. Okey, okey Puan, soalan saya, bagaimanakah Puan membuat laman web yang baik agar dapat menarik hati pelanggan-pelanggan Puan? Okey, senang je. First, kita punya web mesti user friendly. Maksud, kita punya produk dengan ikon kena key dengan sangat senang, sangat smooth lah. Setiap informasi yang update. Kita kena update selalu kita punya informasi macam produk baru ke, promosi yang terbaru ke, atau announcement apa-apa dari kita punya syarikat lah. Okey, terima kasih. Ya, sama. Okey Puan. Puan, apakah yang disukai oleh pelanggan Puan terhadap produk Pocky ni? Contoh keistimewaan ke? Actually Pocky ni dia memang suka dengan semua budak-budak. Satu, dia senang dimakan. Kedua, perisa dia memang sangat variety. Jadi dia memang brand awareness yang sangat lama dalam market ini. Jadi semua pelanggan dia memang bercukup yakin dengan kita punya produk, dan produk kita memang ada halal. Ini satu lagi keyakinan lah untuk market Malaysia. Okey, soalan seterusnya. Ya. Pernahkah pelanggan Puan menyatakan ketidakpuasan hati mereka terhadap Pocky berkaitan dengan rasa sama ada manis ataupun tidak? Ya, for sure kalau Pocky dia punya gula memang akan tinggi sikit. Tapi dalam golongan snack macam gula, dia punya gula tak akan lagi tinggi. Jadi kita akan recommended makan kat Pocky. Pocky dia ialah Pocky stick, biskut stick yang celup dengan perisa sahaja. Jadi dia punya manis tak akan terlebih compare dengan makanan macam coklat yang lain. Lepas kita explain, pelanggan kita pun terima lah sebab dia memuas kita punya produk. Next soalan.
Ya. Selain tadi Puan ada cakap Puan ada Shopee dengan Lazada. Ya. Boleh saya tahu nama kedai Shopee dengan Lazada Puan? Dan selain Shopee dan Lazada, apa lagi kedai yang Puan ada yang stay? Macam yang dekat mall ke apa ke? Okey, biasa kita tak ada kedai yang spesifik kerana kita guna truck. Kita guna truck, kita boleh travel ke tempat yang tak sama atau negeri yang tak sama. Tentang Shopee, kita punya nama YZT Group. Sorry, please eja tak? YZT. That, Yes. thank you. Okay, thank you Puan. Ya. Lepas tu kan, dalam macam lepas tu bagaimana Puan jaga kedai Puan supaya stok poki yang ada sentiasa macam latest, terkini untuk mengelakkan kehabisan stok? Okey, tentang soalan ni, bersyukur dapat team marketing dengan warehouse team yang cukup kuat lah. Kerana warehouse team dia akan informkan marketing team kalau poki yang volume yang tak cukup, kuantiti sudah less. Macam less than 100 carton, warehouse team akan informkan marketing team. Jadi setakat dengan macam mana nak tarikkan, marketing team dia akan selalu buat surveillance. Surveillance maksud ialah ada tak produk baru dari kita punya poki company Glico, ataupun ada tak persaingan yang mana-mana yang terbaru ada keluar perisa yang sama. Jadi dari segi sana kita boleh analyse lah kita punya weakness ataupun kita nak decide masuk stok baru. Oh, okey. Lepas tu adakah Puan hanya menyediakan perkhidmatan penghantaran ke rumah atau pos atau kedua-duanya sekali? Okay, kalau setakat guna Shopee dengan Lazada, for sure mereka ada personal punya courier. Lepas tu kalau direct dari kita akan buat penghantaran percuma, tapi kita ada minimum punya order lah. Let's say macam beli 300 ke atas, free delivery kat Klang Mary. Tapi kalau out of the Klang Mary, mungkin kita ada satu charges untuk ikut following distance. Okay, lepas tu apakah produk poki yang paling famous? Lepas tu macam mana dengan kedai yang kurang famous, dengan kurang popular? Okay, for sure yang sorry? Yang last tu tanya apa? Macam okay, dia produk poki yang paling famous dengan yang paling kurang famous dia punya freezer dekat kedai. Okay, yang paling famous ialah paling common punya flavor. Itu yang poki strawberry and poki chocolate. Yang paling common nampak lah. Kerana kalau cakap yang kurang famous punya akan menjadi perisa baru. Kerana perisa baru biasa kat supermarket pun ada jual poki. Tapi supermarket dia tak ada free tester, tak sama dengan kita. Kita ada bawa free tester bagi kat itu food truck. Jadi boleh convince customer untuk beli. Jadi masa mereka nampak perisa yang baru, mereka tak berani nak cuba. Jadi itu yang punca menjadi low selling. Oh. Soalan seterusnya, Ya. bagaimanakah Puan menilai keupayaan pekerja Puan dalam memenuhi segala kehendak pelanggan? Adakah mereka seorang yang sabar dalam melayani pelanggan yang banyak kerenahnya? Adakah pekerja Puan yakin dalam memberi layanan yang terbaik? Ataupun Puan selalu memerhatikan pekerja Puan? Okay, tentang pekerja, for sure kita setiap minggu ada satu weekly report. Jadi dari sana saya boleh pantau lah pekerja mereka dengan projectnya status dengan update. Selain itu, saya akan kadang-kadang saya akan buat satu campaign macam feedback dari customer. Macam mana kita punya layanan, ada tak kita punya customer service group betul-betul boleh memuaskan, atau mereka ada tak apa kesilapan ke atau silap cakap ke macam tu. Jadi dari segi sana saya boleh tahu adakah pelanggan memuaskan kita punya syarikat. Okey. Ya. Jadi ada apa lagi ke?
Suka. Selepas ni ada apa-apa soalan? Selepas ni ada apa-apa ke? Ada soalan yang lain? Sekejap Puan, ada masalah lain mungkin? Okey. Ya. Sekejap. Okey, saya akan bertanya Ya. sekiranya pelanggan yang tidak berpuas hati cuba untuk membuat pulangan tetapi tidak dapat melakukannya kerana atas dasar polisi syarikat, bagaimana Puan mengatasi situasi tersebut? Okey, tenang benda ni. Sebelum customer beli, kita akan explain lah for sure. I punya customer service team akan explainkan TNC yang beli. Tapi sesetengah customer selepas beli ada tak puasan, dia memang akan minta untuk buat pulang. Tapi malangnya memang tak boleh kerana TNC sudah fix. Kali situasi ni, saya akan meeting dengan IBM pengelia, ada tak apa punya reward atau apa yang voucher ke boleh untuk tenangkan customer saya lah. Kerana mungkin kita akan bagikan free gift ke untuk tenangkan, untuk bagi dia sedap hati sikit. Okey, baiklah. Seterusnya, bagaimana Puan berurusan dengan pelanggan yang sukar dengan banyak karenahnya? Masa macam tu, biasa saya akan cakap dengan tim dengan saya, sabar. Memang kena sabar dengan pelanggan yang macam tu. Tapi cuba cakap yang apa yang boleh bagi dia tenang, lepas tu bagi dia faham situasi. Itu je saya boleh buat, jaga betul untuk pelanggan yang sukar kan. Betul-betul. Ya. Okey, terakhir sekali, Ya. bolehkah Puan menerangkan bagaimana hari biasa bagi seseorang pekerja Puan dalam kedudukan ini? Cakap betul, saya pun tak harap pekerja I selalu ada situasi macam ni lah. Okay. Jadi, ya. Jadi, saya akan cuba buat terbaik untuk pelanggan saya. Itu je I boleh cakap. Okey Puan, terima kasih. Itu saja daripada kami. Ya. Okay, itu je kan? Okay, selamat jumpa. Terima Bye. kasih. Semoga jumpa lagi. Ya. Terima kasih Puan.